menyembah berhala, berdoa pada makhluk, memuja jin dan syaitan, mempercayai bomoh yang menggunakan sihir. Syirik merosakkan akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita belajar. Kita masuk pada pengertian syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Menyekutukan Allah bermaksud menyamakan Allah, menyamakan kekuasaan Allah dengan sesuatu yang lain, iaitu dengan makhluk Allah. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tikad, perkataan atau perbuatan. Saya ulang, syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tikad, perkataan atau perbuatan. Kita pergi kepada i'tikad. Apa yang dimaksudkan dengan i'tikad adalah pegangan hati. Perkataan iaitu tutur kata ataupun perkataan atau kata-kata yang keluar dari mulut kita. Perbuatan ialah tingkah laku. Seterusnya, kita masuk pada hukum perbuatan syirik. Murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5 di muka surat 89. Apakah hukum mensyirikkan Allah? Hukum mensyirikkan Allah adalah haram, dan perbuatan mensyirikkan Allah termasuk dalam dosa paling besar. Seterusnya, kita pergi ke bahagian dalil pengharaman perbuatan syirik. Disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat 22. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah, sedangkan kamu semua mengetahui. Seterusnya, kita masuk kepada jenis-jenis syirik. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 90. Syirik terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali bermaksud syirik yang jelas. Syirik khafi bermaksud syirik yang tersembunyi. Kita lihat dulu pada syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai dan mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah. Syirik jali bermaksud mempercayai dan mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah.
bererti mengaku melalui lisan atau percakapan. Syirik jali juga dikenali sebagai syirik besar. Contoh syirik jali ialah seperti menyembah berhala, iaitu syirik dalam bentuk perbuatan atau perlakuan. Yang kedua, meminta pertolongan selain daripada Allah, itu dari segi perbuatan dan percakapan. Kita lihat pula kesan syirik jali. Yang pertama, akan membatalkan akidah kita sebagai seorang Islam dan pastinya mendapat dosa besar, dan di dalam Al-Quran disebut Allah menjanjikan azab yang pedih bagi orang yang melakukan syirik kepada Allah. Cara-cara menjauhi syirik jali ialah yang pertama, mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan Islam. Yang kedua, kita hendaklah istiqamah beribadah dan sentiasa berdoa kepada Allah. Dan seterusnya, sentiasa taat dan turuti perintah Allah dan Rasul. Seterusnya, kita masuk pada syirik khafi. Apa yang dimaksudkan dengan syirik khafi? Syirik khafi ialah tidak meletak Allah sebagai mutlak ketika beribadah. Ustazah ulang, syirik khafi bermaksud tidak meletak Allah sebagai mutlak ketika beribadah. Syirik khafi dikenali juga sebagai syirik kecil. Contoh syirik khafi ialah manusia yang bersifat riak ketika beribadah. Contoh lain, manusia melakukan ibadah bukan kerana ikhlas pada Allah, tetapi mengharapkan pujian daripada manusia. Kita lihat pula pada kesan syirik khafi. Yang pertama, pahala pada amalan dan ibadah kita akan terhapus. Syirik khafi pastinya akan mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah. Orang yang melakukan syirik khafi, hidupnya tidak akan aman dan tenang. Bagaimanakah cara kita untuk menjauhi syirik khafi? Yang pertama, kita hendaklah berusaha melatih diri supaya ikhlas dalam setiap amalan dan ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan dan kebaikan yang kita lakukan daripada pengetahuan manusia lain. Dan yang ketiga, hindari rasa kehebatan diri. Hindarkan diri rasa diri hebat. Hindarkan diri rasa diri lebih baik berbanding dengan orang lain. Like, share, comment.